Bismillahirrahmanirrahim. Dan tu first yang kita kena gambarkan. Makna dia nasah ni hanya berlaku di dalam perkara-perkara furuk. Adapun usul takkan berlaku. Akidah tak dinasahkan. Ibadat tak dinasahkan. Akhlak tak dinasahkan. Usul akhlak lah macam apa dia kejujuran apa, semua berjalan. Jadi nasah ni berlaku dalam kitaran, dia dalam frame. Dia bukan di luar frame. Ataupun frame tu tak dibatalkan. Yang dibatalkan dalam frame tu. Mungkin kita nak ubah color ni, nak ubah. Yang tu yang berlaku. Itu gambaran nasah. Senasah ni adalah satu pembatalan hukum lafzi, bukan kalam nafsi. Jadi, kalam Allah tak boleh dibatalkan. So, yang berlaku apa dia pembatalan itu ialah uh, alaqah, hubungan af'al kita dengan hukum lafzi tersebut. Adapun kalam Allah adalah qadim. Jelas Itu asasnya. So kita baca definisi dia. An-nasqu wa raf'un lil hukmi. Okey, ini mazhab jumhur. So nasah ni dia bukan berkaitan dengan berkaitan dengan Allah tau. Maksud Allah Taala tahu semua terjadi. Kalau kita kata berkaitan dengan Allah, dia jadi macam agama Yahudi. Yahudi ada konsep namanya badak. Makna dia badak. Kalau ada masalah Tuhan tukar tak. Masalah tu semua kembali kepada kita dan tujuan untuk nak tunjuk betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Itu konsep an-nasah. Dan dia mesti hukum syar'i. Kalau dia bukan hukum syar'i, macam kita mati, dan bila kita mati, sembahyang tak perlulah, itu tak panggil nasah. Okey. Dia mesti hukum syar'i dengan hukum syar'i. Kalau hukum itu sabit di zaman Rasulullah, zaman sebelum Rasulullah, cuma datang Rasulullah membatalkannya, itu tak nama sebagai nasah. Itu hukum baru sahaja. Jadi hukum nasah ni, ayat tu berlaku di zaman Rasulullah dan dibatal pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Okey. So mesti yang menasahkannya itu Al-Quran dan mesti lewat daripada hukum yang lama. Kalau katalah dia datang awal, dia datang lewat, okey, nasah tu datang awal, itu tak nama nasah, itu dia panggil taksis. Yang tu sahabat-sahabat tak belajar di sinilah. Sebab kita adalah dalam bentuk basic. Baik, jadi apa nama dia, itu dia punya cerita dia. Raf'ul hukm syar'i. Lepas tu yang kena mutaqaddim, syar'i bidalilin syar'i mutaakhir anhu. So semua ayat-ayat yang dibatalkan hukumnya, okey, atau lafaznya, kesemuanya berkaitan dengan lafaz dan berkaitan dengan syar'i. Baik. Anwa'un nasah ada 4. Naskhul Quran bil Quran. Ini pendapat Imam Syafi'i. Quran mesti dibatalkan dengan Quran saja. Tak boleh dibatalkan dengan yang lain. Jadi, ittafaqal madhahib arba'ah ala jawazi hadan naw'. Contohnya begitulah ayat apa nama dia, apa, iddah. Tapi kenapa dia bagi hukum? Oh, dia ambil ayat wasiat. Wasiat dibatalkan dengan faraid. Dia batal sikit je. Bukan dia batal semua. Makna dia wasiat kepada ashabul faraid. Sebab wasiat masih dikekalkan. Dia pembatalan tu bukan kepada semua. Pembatalan kepada ahli keluarga yang mendapat faraid ataupun asabah. Nampak tak? Jelas tak? Okey, tadi dah salah faham pula. Wasiat tetap ada. Yang tak ada tu kepada ahli keluarga. Kemudian kita tengok di sini yang dinasahkan mansuh, iaitu wasiat yang dulu boleh bagi kepada ibu bapa ataupun anak. Tapi ada ulama kata tak batal juga. Yang ini untuk selesaikan takaful okeylah. Jadi mereka yang dapat, berapa semua ashabul furud yang dalam Al-Quran? Siapa ingat? Ashabul furud semua ada berapa? Kita ada 1/2, kemudian naik berapa? 1/4, kemudian naik 1/8. Kemudian 1 berapa? 1/3, 2/3, satu lagi? Ingat tak? Student-student. Macam mana ni? Tak ingat ni? Oh, tak mengaji faraid. Tapi asal tidak semua ingat kan? 6 6 ashabul furud.
Apa? Saya pun Farid tak kira sangat sebab kita kira sangat lawyer. Kalau main mendalam, pening juga tu. Tapi itu basic. Basic kita kena ingat lah. Ya. Kemudian kita ada nasah, mana yang kedua? Tak nampak yang kedua ni. Nasah sunnah bisunnah. Macam ziarah kubur. Dia mesti pun ziarah kubur ni. Ada tak? Oh, sembahyang. Dulu sembahyang 2 rakaat, kemudian 5. Jawab salam. Oh, bil isyarah tak nampak ni. Okey. Tapi yang paling mudah ingat ialah kalau lepas ambil yang senang ingat kubur lah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. So, yang pertama jawab salam bil isyarah. Dulu boleh jawab isyarah, kemudian tidak boleh dimansuhkan. Dia panggil asyara fi salati. Dan di sini menasahkan yang mana Nabi kata apa, idza sallama wa yusalli asyara bi yadihi. Man'u jawabil isyarah fi salah, iaitu menghalang menjawab salam di dalam solat. Tapi apa dicerita sebenarnya di sini? Ini yang menasahkan an Abi Hurairah, man asyara fi salati isyaratun fal yu'id. Ada hadis hujung tu. So Nabi melarang. Dulu mula-mula boleh jawab salam dalam sembahyang. Orang bagi salam, kita angkat tangan. Kemudian hadis yang kedua melarang. Siapa yang buat macam tu batal solat dia. Sebab tu Nabi kata apa? Fal yu'id. Ya, ulang semula sembahyang tersebut. Batal sembahyang. So, ini contoh-contoh yang agak menarik lah. Ya, agak menarik. Kemudian kita ada nasah Quran dengan sunnah. Ini seperti apa? Ya, sebagai contoh dah. Quran dinasahkan dengan sunnah. Nasah Quran bis sunnah. Tak boleh. Jumhur tak bagi sebab apa? Pasal apa alasan dia? Kenapa Quran tak boleh dinasahkan dengan sunnah? Siapa tahu pasal apa? Quran sumber perundangan yang pertama. Sebab dia lebih agung daripada sunnah. Dia jadi bila Quran terlampau tinggi, Imam Syafi'i tak bagi. Ni kalau kita baca kitab Imam Syafi'i Risalah tu, memang dia tak bagi. Dia kata apa? Wala yajuzu 'indal Imam Syafi'i wa ba'du Syafi'iyah mislu Syirazi dan Isfirayini, Abu Ishaq al-Isfirayini. So, mereka bertiga tidak bagi Al-Quran dibatalkan dengan sunnah. Tetapi Al-Quran boleh membatalkan sunnah. Itu konsep dia. So, kena ingat lah. Bila bincang Quran dengan sunnah ni letak dua pandangan. Ada dua pandangan. Satu pandangan bagi, satu pandangan tidak bagi. Dan Imam Syafi'i kata dia ada soalan. Imam Syafi'i bagi tak bagi? Mungkin berkeluar macam tu. Kalau saya lah tanya. Tapi tak tahulah pemahaman Islam macam mana. Okey, seterusnya. Naskhu uqubatiz zina anil imsak. Ini contoh kepada, sepatutnya ini contoh kepada Quran dan sunnah ni. Yang mutawatirah. Okey. Tapi saya tak faham. Siapa dia buat macam ni. Mungkin misal lah. Misal naskhu uqubatiz zina. Mungkin yang ni ikut lah. Dia kembali pada yang naskhu Quran dan sunnah ni. Selalunya yang ni, kalau dalam kitab-kitab Arab, apa dia nasah ini dia panggil nasah tilawah. Ya, dia panggil naskhu tilawah. Dalam Al-Quran ada yang dibatalkan tilawat, hukumnya kekal. Sebelah mana ni? Takut dia ambil Hanafi punya ya. Yeah. So, mungkin ni dia ambil tariqah Hanafi. So, pembatalan apa nama dia, dulu mula-mula orang berzina ni disimpan, dikurung dalam rumah. Kemudian turun ayat, hadis Rasulullah, Nabi praktik rejam. So, rejam ni menasahkan hukum. Quran dia tidak membatalkan ayat Quran, tapi membatalkan hukum di dalam Al-Quran yang mana orang yang berzina, isteri yang berzina dipenjarakan di rumah. Sampai Allah Ta'ala turunkan azab lah. Ataupun hukuman yang baru. Jadi, last sekali hukuman, mereka direjam. Okey, jelas Okey. Dari sudut yang lain, nasah ada 4. Ada 3 di sini ya. Hukum dinasahkan kekal tilawah. Macam tadi. Macam iddah. Misalnya iddah. Iddah, mula-mula perempuan kalau suami mati berapa? Setahun. Lama tu. Lama tak kalau tengok perempuan? Setahun. Kayak no? Ya? Yang nombor 4 naskh sunnah bil Quran tu belum lagi dibincangkan. Yang mana? Nombor 4 naskhul sunnah bil Quran. Okey, naskh sunnah bil Quran kita sebut tadi boleh berlaku. Kerana Quran lebih tinggi, iaitu mula-mula Nabi mengadap sembahyang Baitul Maqdis ke Mekah? Nabi mengadap Baitul Maqdis.
So, yang menasahkan perbuatan Rasulullah, Nabi sembahyang dekat 16 bulan di Mekah menghadap di Madinah menghadap Baitul Maqdis. So bila turun ayat fawalli wajhaka wasyatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawjuhukum syatrah. Jadi ayat itu telah membatalkan perbuatan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang paling mudah dan sudah kena ingat tu. Paling kurang ingat apa dia itu naskhu qiblah Baitul Maqdis bi Masjidil Haram. Kalau yang ni pun dia faham lah. Kalau hafal Quran ni lebih mudah lagi lah. Okey. Walaupun Nabi yusalli nahwa Baitul Maqdis, tapi disebut riwayat yang lain lebih kurang 16 bulan. 16 bulan. Dapat tak? Okey, Syekh Hafiz. Okey, syukran. Dapat tak, Ustaz? Sebenarnya nasah ni dia tak banyak berlaku. Jadi contoh pun banyak ni lah. Dia tidak banyak sangat ada. Jadi kalau mereka nak tanya lebih, tak banyak. Tak lebih daripada 10 begitu. Kalau contoh tu. Baik. Kemudian sebelah ni ada 3. Okey, yang seterusnya naskah tilawah dunal hukmi. Ayat dah tak ada dalam Quran. Hukum ada. Macam ayat rejam. Rejam. Ya. Ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallah innallaha azizun hakim. So ayat itu dah tak ada dalam Al-Quran lagi. Tetapi hukumnya terus diamalkan apa di zaman Rasulullah dan seterusnya khulafa' Rasyidun. Tetapi tidak ada di dalam mushaf Uthmani, dan kalau baca dalam sembahyang batal solat kita. Itu. Tapi hukum ni ada tak? Hukum ada. Diambil daripada mana? Ayat yang lama. Ayat telah diangkat, tetapi hukum syar'i terus dijalankan. Dapatlah? Kemudian yang terakhir naskut tilawah wal hukmi ma'an. Yang ni dua-dua sekali dinasahkan seperti mana? Menyusu. Dulu ada ayat yang turun 10 kali susuan. Kemudian dibatalkan ayat tersebut serta 10 susuan tersebut dengan digantikan 5 kali menyusu. So kita ada berapa? Ada 3. Naskul tilawah dunal hukmi, kemudian terbalik naskul dunal tilawah, kemudian naskul hukmi wa tilawati ma'an. Dapat tak? Ustaz, soal yang nombor 3 tu naskul tilawah wal hukm ma'an tu, hadisnya adakah hadis satu ini ataupun dia ada hadis yang berbeza berkaitan dengan 10 kali susuan tu? Dia cerita, Aisyah cerita, ni hadis riwayat Muslim. So dia cerita pernah ada ayat yang diturunkan 10 ayat, kemudian dibatalkan. Diangkat. Sekali hukum-hukum diangkat. Sama ada diangkat dengan apa? Diangkat dengan apa hukum dia, diangkat dengan sunnah lah, sebab sunnah yang membatalkan hukum tersebut. Cuma nak beritahu ini tak melihat kepada Quran sunnah, dia melihat kepada ada hukum yang sabit secara Quran. Ada juga ulama kata Quran ini adalah hadis. Okey, hadis macam hadis kursi lah. So dia angkat ayat tersebut dan hukum pun diangkat, digantikan dengan sunnah yang baru. Begitu. Jelas tak Ustaz? Maksud saya tu hadis tu adakah hadis yang gunakan daripada hadis Aisyah ini saja ataupun ada hadis yang lain? Ada. Maksudnya Semua yang saya baca kitab semua ambil daripada Aisyah saja. Semua datang daripada Aisyah riwayat Muslim. Hadis yang sama lah. Hadis yang sama, ya. Okey, baik, syukran. Jelas syurutun nasqi. Yang pertama, hukum yang dinasahkan tu mesti berkaitan dengan syar'i. Akidah tak boleh lah. Kalau akidah nasah macam mana? Itu yang pertama, poin yang pertama. Ingat. Yang kedua, mesti nasah tu mutaakhir. Kalau di awal, macam mana dinasahkan? Okey. Yang ketiga, ayakuna naskhu bi khitabin syar'i. Mesti daripada Quran atau sunnah. Yang keempat, mesti tidak berlaku muqayyadah bi waqtin. Kalau terikat dengan waktu, macam haji, masa sembahyang Jumaat, itu tak nama nasah. Itu dia muqayyad. Ya, itu dia muqayyad. Dia tidak masuk dalam nasah. Macam sembahyang Jumaat, bila diharamkan berniaga waktu sembahyang Jumaat tu, adakah itu mansukh? Tak nama mansukh sebab dia terikat dengan waktu. So benda tu mu'allaq, tahrim itu mu'allaq dengan waktu. Bila waktu itu menjadi satu pengikat, maka bila dia habislah punya tempoh dah. Bila dia boleh berniaga balik, perniagaan tersebut tak dinamakan sebagai nasah.
Kerana apa? Dia terikat dengan waktu. Itu. Yang kelima, ayakun al-mansukh mimma yajuzu nasquhu. Ini dia ulang balik ni. Yang ni sama dengan yang satu. Okey. Ni dia perkopi ni. Yang keenam, ayakun nasakh fi zaman Rasulullah. Boleh tak zaman sekarang ni kita nasahkan? Boleh tak? Student. Sekarang ni kita nak nasahkan Quran atau hukum. Boleh tak kita dakwah sekarang ni benda tu nasah? Boleh tak boleh? Okey. Adlan. Atirah nak jawab? Ustazah Atiyah nak jawab? Aiman? Boleh tak nasah berlaku di zaman sekarang ni? Tak boleh. Sebab apa? Dia hanya berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wahyu habis, tamatlah. Okey, selesai bab nasah, masuk bab ijtihad. Sebelum kita bina bab ijtihad, kita orang kata apa? Ni dulu. Siapa nak kita buka nak tanya dulu 5 minit. Lepas ni dah jadi mujtahid dah ni. Mencelah Ustaz. Okay, silakan. Siapa nak tanya? Berkenaan dengan Ustaz kata tadi, sunnah tidak boleh menasahkan Al-Quran kan? Ya. Yang dimaksudkan sunnah yang hadis ahad saja ataupun yang mutawatir pun tak boleh? Semua sekali. Semua sekali? Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, Hanafi terima. Tapi pendapat yang terkuat Imam Syafi'i lah. Ada siapa tanya lagi? Silakan. Ada soalan ke? Chat ni macam tak boleh. Tak ada soalan. Okey. Ustaz, minta maaf Ustaz. Mohon apa perbezaan antara nasah dan juga taksis Ustaz? Nasah dengan Taksis. Taksis ni dia tidak membatalkan. Dia hanya mengeluarkan sebagian hukum daripada umum. Mana umum tu kekal. Okey. Tapi nasah, pembatalan tu waktu tu tak ada lah. Mana dia benda tu dia tak boleh nak patah balik lah. Tak valid. Macam taksis, umum tu masih valid. Ya. Mana boleh diamalkan lagi. Bukan tak boleh beramal. Jadi macam kata sekarang ni. Apa nama dia? Kafir harbi. Okey, ditaksiskan dengan kafir zimmi. So kalau perang balik, adakah ayat suruh bunuh kafir harbi itu terbatal tak terbatal? Okey. So taksis dia terikat dengan umum. Nasah tak terikat dengan umum dan juga khusus. Dia memang batal terus. Benda tu dah tak valid. Okey. Kemudian taksis boleh berlaku dengan ilah. Ya, boleh berlaku dengan ilah. Makna satu zaman turun serentak dengan Al-Quran umum boleh. Tapi nasah tak boleh berlaku serentak. Dia kena macam benda tu berjalan dulu. Dia berjalan dulu dalam tempoh 2-3 hari. Kalau Rasulullah ataupun Tuhan nak nasah, boleh. Tapi taksis boleh berlaku serentak. Makna dia ayat umum dan taksis berlaku turun dengan serentak. Tapi nasah tak akan berlaku macam tu. Itu dua panduan dia. Dapat tak? Jelas tak Ustaz? Jelas.